Pergi buat gedik-gedik buat sah kedua. Tak dapat pahala sah kedua ni. Sah bodoh mana? Bodoh lagi. Dia kena buh ayat tu. Bodoh perasan sikit. Oh, bodoh banyak ni. Bodoh. Pasal kaedah dah bang. Gaji kalau ada orang gaji 1,000, mu gaji 100. Selagi tak penuh gaji 1,000, janganlah ambil gaji 100 tu lah. Betul tak saya sebut prinsip tu? So pertama, so kedua mana mahal gaji. Kalau sebut bab gaji lah, kot nampak sikit, berapa pahala dia tak kerti. So pertama dengan so kedua mana gaji besar? So pertama lah weh yang dia buat bodoh tu. Jadi so pertama tak penuh lagi, boleh tak buat so kedua? Kalau buat agak, tu so bodoh. Apa maksud so bodoh? Jemaah mesti ikut sah pasal tak ada jarak 300 hasta. Tapi istilah cuai dan bodoh, kaedah mengisi soft, sepatutnya penuh kan soft pertama dulu, baru buat soft kedua. Dan memang kaedah sebut ulama, tak dapat pahala berjemaah jika dibuat soft yang di belakang, sedangkan soft di hadapan belum disempurnakan pengisiannya. Kalau soft tu diselangi budak yang belum begitu. Itulah dia kaedah dia, istilah dia tak, jangan diselangi, jangan ada kosong, melainkan yang tak dapat tidak orangnya tiang ke, duduk dengan tu mimbar ke kan. Tu takkan nak pokah buang tiang. Tu lantak lagi lah tu. Pasal itu halangan tak dapat tidak kan. Yang akan mengganggu nanti kosong tu, ataupun ada orang dewasa tapi bernajis, ataupun yang tak sah semayang, ataupun dia ni tak ikut jemaah. Putus sah tu. Tu jadi setan tu ganggu. Antara setan tak pasal setan tu. Maksudnya ganggu akan membutuhkan sah ialah kanak-kanak ada najis, ataupun kanak-kanak yang semayang dia tak sah pasal wuduk tak ada, rukun syarat tak cukup. Kalau bubuh pasal memayis tu, dia tu. Jadi kalau ada bubuh budak-budak yang kadar dia, budak-budak ni bila dia duduk pula, orang tak berani nak dekat pasal katalah masalah bersentuh, orang takut jaga tempat tu. Ada renggang soft. Jadi siapa duduk ke ujung sana dan ke belakang, habis pahala. Pahala jemaah tu tak ada. Pasal apa? Cuai bab menyusun soft. Tak erti. Istilahnya cuai menyusun. Bila cuai tak ada. Tuan-tuan cuai borang isi pulang pencalonan pun kalau masuk pilihan raya. Cuai je. Tak masuk bertanding tu. Bodoh. Nampak macam cerdik. Nak masuk bertanding. Nak jadi wakil rakyat. Tapi isi borang tak betul. Bodoh lah. Boleh bang saya sebut bang? Kata bagi cerdik tu. Bagi ada ilmu. Tu yang kena mengaji bagi betul. Walaupun nampak ibadat ni macam sempoi. Tapi mu tak ngaji bodoh. Jadi dah. Tengah duk ngaji pun bodoh lagi. Saja sambil-sambil tu. Boh pergi pasal bodoh banyak kali sikit. Kalau gila tak? Dia tak. Yalah, dia dah tak ada taklif. Pergi lepas orang gila masuk masjid apa? Kalau dia tu gila di luar kawalan sehari kita tarik dia, dia tampak kita sekali. Haru lah tu kan. Jadi mana yang di luar keupayaan tu, mudah-mudahan dapat maaf. Macam tiang dalam masjid lah. Tak boleh nak ubah. Yang ni pun orang gila ni tak boleh nak ubah. Kita tapah kali mapuh lah. Pula tu jenis tak makan saman ni, ada teringat terlepas masuk dalam soft je lah. Biar tu. Tapi kalau boleh panggil dah, alah, mau. Belah. Dia boleh belah tu belah. Alah dah. Budak-budak ke apa? Boleh kot? Okey. Ya. Ya. Betul. Okey. Kita tak tahu dia duduk sah duduk depan. Okey. Duduk depan. Kaedah dalam bab ibadat macam ni, syarat mesti duduk belakang. Tengok ternyata kita duduk depan. Walaupun tadi rasa tak ada masalah. Tengok ternyata terkadapan pada imam. Buat sembahyang lain. Pasal syarat tak cukup. Pasal kaedah dalam bab ibadat, dia mesti sah dua benda. Dia mesti zon mukallaf dan nafsil amri. Maksudnya mesti sangkaan kita betul, yang kita memang duduk belakang imam, dan memang duduk belakang. Kalau memang kita sangka kita duduk belakang, tengok duduk depan. Ya? Tu dua, syarat kedua tak cukup. Jadi maksudnya realitinya kita bukan duduk belakang, realitinya duduk depan. Tak sah. Walaupun sangkaan kita tadi bahwasanya kita duduk belakang. Jadi istilah dia tak sah semayang dan kena buat lain.
Ya, sekalipun tak tahu pada peringkat awal. Isi semayang kena kontrol lain. Pasal dia istilahnya tak dipakai. La tu'tabaru ibadatu al-bayyinu khota'uha. Tak dikira ibadat yang ternyata salah dia. Macam kita pakai kain. Rasa kain molat. Rupanya tengok tu dia hak ni, hak kena taik lembu ni. Macam mana? Macam mana? Apa? Tukar kain. Memang kena tukar kain. Tu buat apa? Semayang lain lah. Tukar kain tak sebut lah. Semayang lain lah. Okey. Nak cerita semayang tu lebih betul lah. Semayang lagi pakai kain tu juga. Bodoh malah. Bodoh lagi. Okey. Jadi dia kena semayang lain. Begitu juga. Kita semayang-semayang duk sangka dah wuduk. Semayang-semayang habis bagi salam. Ambil wuduk bila? Oh, rupanya tak ambil wuduk lagi. Macam mana? Boleh tak je ni? Allah Ta'ala maaf. Kita bukan sengaja. Macam mana? Nanti dia maaf tu maaf dalam bab dosa. Kita tak berdosa buat sembahyang yang tak ada wuduk dengan tak sengaja. Satu maaf. Tapi sembahyang tu tak pakai, memang tak pakai. Bukanlah maaf tu maksudnya tak payah sembahyang lain lah. Kita bukan sengaja nak sembahyang tak ada wuduk. Yang tu tempat ada orang silap-silap syarah. Dia masalah maaf tu maaf dari sudut kita tak dibilang dosa pasal kita tak sengaja sembahyang dalam keadaan tak ada wuduk sebagai contoh tadi. Tapi dari sembahyang tak sah pasal wuduk tak ada. Syarat sembahyang mesti ada wuduk. Satu, dia memang kena tengok dua perkara tu. Macam kita sembahyang tersalah kiblat. Pergi rumah sewa ke mana-mana homestay ke, pergi sembahyang ada rasa betul lah. Dia tu rumah mari kata dia. Saya tengok duk sembahyang. Mampak duk sembahyang apa ni? Sembahyang lah. Woi, kiblat kan belah ni, belah no. Tu kah? Tu tengok, ada orang alih lah. Betul je nak? Tak apa, kami tak tahu. Tak tahu apa ni tu. Buat je nak? Sembahyang lain. Selesai jawab soalan. Ya. Ya. Sakit dah ni main tu. Bila kita sembahyang lama ni. Ngaji, dia tengok tak sah sembahyang. Macam mana? Wajib qada balik lama sembahyang dengan bodoh dulu. Tu yang kena mengaji. Ni. Saya selalu buat misal benda-benda macam ni macam kita buat kontrak. Tarikh kita kontraktor buat projek nak minta duit kerajaan, minta dia cek tak lulus majlis daerah. Macam mana? Brand mau belanja apa 3 juta lah buat bangunan. Padahal kamu buat kerja bodoh. Tak lulus, tak ikut spek. Faham saya sebut apa? Buat dunia macam tu, buat akhirat je lah. Ya. Mu jangan ada buat bodoh. Buat haji, buat puasa, buat sembahyang, buat zakat, semua bab. Buat nikah kahwin, buat jual beli, buat hutang piutang, buat riba tak riba. Sama. Buat akidah. Mengingat syurga tok mu punya. Boh pergi bahasa tok. Tu jangan sikit lah. Bahasa kasar sikit apa tu. Tapi nak sebut peringat tu. Jadi kaedah kita memang setiap ibadat yang tak cukup syarat. Dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Macam mana? Mu qada mana mu buat tak betul dulu. Ni celaka yang tak mengaji. Saja bahasa celaka lagi. Tu kan. Ya. Pasal kalau ikut kita ni balik siap patutnya kena cari semua. Dan prosedur dia sebelum membuat apa satu mesti pergi ngaji dulu. Macam mana sebelum bawa kereta ambil lesen dulu tak? Ambil lesen dulu. L dulu. Mu pergi belajar L dulu. Tanda belajar lambang, belajar ni. Siapa nak pergi lorong, siapa nak mengalah, siapa yang boleh selang-seli jalan raya. Bertemu ni siapa dulu, siapa kemudian. Kalau ni siapa yang langgar undang-undang, siapa kena bayar denda, mu kena tu. Sagi mu kedah ikut pelah otak mu. Agak boleh, dia ada law. Ada law tu. Mu bawa kereta tak boleh ikut law, kena. Salah tu. Tak tahu samain. Saya tengok, kena samain. Saya tak tahu pun kena ambil lesen dia. Macam mana? Buat IC. Mampu lah. Itu je lah. Ada itu. Bayar je lah. Serupa tak buat ibadat. Buat dunia pun dia tak ada maaf, dia tak kecuaian. Buat akhirat pun sama. Cuai mu ngaji, cuai mu belajar. Sedangkan itu ada syarat yang disempurnakan. Mu cuai, mampu mu akhirat tu. Itu sebelum mampu lagi elok. Pergi pasal mampu kan. Dia beringat mampu tu dia. Sebab kita orang beriman dengan bab akhirat. Beriman bab mati. Mati boleh main bila-bila. Dia takkan nak tunggu mampu semua nak beringat. Mati yang tak semua orang akan beringat. Termasuk apa cakap ni.
Mati semua orang sedar. Mati ni baru macam kita baru bangun tidur. Hak mana kita cuai semua sedar habis. Oh, harta tak belanja lagi. Oh, wasiat pun tak buat lagi. Hutang pun tak bayar lagi. Oh, ni. Oh, akidah pun tak betul lagi. Ni pun duk pahaman kebangsaan ni. Ni duk pahaman liberal lah. Ni pula sistem ini Islam lah. Ni hak Wahabi, ni hak Syiah, ni kepala gila babi. Semua dah. Mampu semua siap. Oh, semua orang akan beringat tu. Jadi sebelum mati ingat. Itulah sikit. Ini kasar, semua kasar sikit pasal orang ulu aja macam ni. Okey. Asal saya jawab soalan tu. Jadi yang mana hak kita mana cuai-cuai dulu, tengok ngaji tersalah semua, salah semua. Habis. Nah. Begitu juga kalau sebab nikah. Dia ingat boleh menikah. Ngaji rupanya, rupanya hak isteri bini kita tu dari segi hukum rupanya mahram. Tu dia. Isi borang dulu tok gadis pun buat tak peduli ya. Dulu memang pun tak peduli apa. Memang pun bukan kenal kita. Dia tengok ada sabit susuan. Tak apa yang ni rupanya mak mentua. Apalah yang ada hukum mahram lah maksudnya. Saya tahu beranak anak 5 lah. Bini pun molek bagus lah. Dia tengok mak mentua rupanya. Macam mana? Dulu pun kahwin lari tu tak kenal mak mentua pun. Dia tengok mak mentua tu. Hari ni bercerai kahwin hari ni. Tak pun mati ya. Rupanya menikah dengan mak mentua. Macam mana? Batal habis menikah tu. Batal mu sayang kawan pun sayang tak boleh. Habis. Disebab berdosa cuai tu kalau dia cuai ada salah. Cuma kalau kata tak ada cuai lagi pun tak tahu. Tu yang dosa tu tak ada. Selesai hal tu. Tapi batal. Jadi nak buat nak terus suami isteri tak boleh lah. Yang anak tu, yang tu dia panggil anak wati syubhah. Maksudnya sah di bin dengan dia, tak hukum zina. Tak kena rejam. Ataupun tak kena sebat, tak ada. Tapi dari sebab mas kahwin kena bagi. Mas kahwin kena bagi belanja hanggung apa, hanggung lah. Habis hanggung betul lah. Harta yang mana hak masing-masing, hak masing-masing lah. Tapi nak kata, bila dah ternyata salah, putus suami isteri. Jadi yang tu sudah-sudah nisbah menyesal, wajib menyesal. Cik silap apa cuai dulu. Kalau saja-saja hak haram tu tutuh juga, hak tu yang buat pasal. Tu tak boleh, tu salah. Yang ni yang kata dia tak ada dosa, dia tak tahu. Tapi yang mana yang dah tersilap, yang mana wajib kena kodok lah. Itu. Pasal dia ada bab yang kena kodok, ada bab kalau mak nikah kahwin mana ada kodok-kodok, cuma dah lalu tu, sudahlah tu. Sudahlah. Lagi pun bukan kosok zina. Kita tinggal lagi seorang dan seorang beli isi lagi. Pasal dengar kawan tu tengah duk basuh kaki di bawah ni. Anak-anak nak buat teman dia di belakang. Kita kosongkan hak sepatutnya isi. Macam mana dengan sahabat? Yang tu soalan yang selalu orang tanya tu. Kaedah dia macam ni. Pasal kita dah, macam mana pun nak sebut hak yang memang ada sebut dalam kitab. Dia pasal kita yang ada yang tu kosong, isi lah dulu. Maksudnya, walaupun orang bawah ada, kita bukan gandang, bukan perasamu berapa orang di bawah tu. Lagipun hukum ni hanya sabit bila dah sabit, baru sabit hukum. Patah ada yang tu. Apa hukum sabit, tak sabit hukum ni. Maksudnya, sekarang ni, Allahumma salli ala sayyidina. Sah kosong. Ada satu lagi boleh celoi. Ada orang di bawah. Nak buat macam mana? Masuk sah dulu. Sat lagi Dia naik lagi. Macam mana? Dia kena tarik orang depan. Katalah ada kes macam tu. Tarik orang depan pun selama-lama tak ada orang lain lah melainkan dia seorang. Melainkan dia seorang ya. Kalau satgi pun ada orang lain lagi yang lambat, tak payah tarik. Pasal memang satgi ada orang datang. Macam mana pun nak sebut kaedah. Apabila masih duduk kosong, orang pun duduk mari tu, Tok Sar duduk tunggu. Tok Sar buat sah kedua ni. Kaedah dia apa? Penuhkan dulu apa yang sepatutnya. Mari lambat, satgi cerita hukum lain. Pasal dia hukum yang mendatang. Dia arid. Bila arid mendatang, dia hukum mendatang. Jadi kalau tak ada lagi lah. Itulah kaedah dia. Jadi kaedah dia kita tak buat sah yang kedua. Sedangkan sah pertama ada kosong. Yang orang kedua pun tak naik lagi. Orang yang nak naik nak jadikan kita nak teman tu. Tak ada. Jadi kaedah dia macam mana? Masuk sah kedua. Yang masuk sah bersama. Penuh dulu. Kaedah dia gitu. Baik. Kalau katalah yang mai tu seorang. Yang tu yang orang duk sebut selalu tu. Memang ada disebut dalam kitab fiqh. Orang selalu sebut hukum ni apa dia? Dia suruh duduk di sebelah tepi, belah kanan.
kurangkan satu daripada tepi supaya dapat cuik orang. Kalau tak cuik pun takbir yang kuat, faham kan bahawasanya kita ada seorang je soft ni. Pasal orang lelaki satu orang duduk soft seorang-seorang terkotik-kotik makruh. Satu dia suruh orang soft depan korbankan diri ke belakang. Dan masyhur orang duk sebut suruh ambil duduk sebelah kanan dan orang yang di ujung tu nantilah yang nanti akan dia akan berundur untuk membantu orang yang soft di belakang supaya orang belakang tak keseorangan. Tu pun selama-lama memang diyakini bahawasanya tak ada orang datang di belakang. Masyhur disebut itu. Jangan pun dalam fiqah kalau ikut yang ni pun kalau ikut antara yang memang pendapat kuat dalam fiqah, cuma kita masyhur disebut masalah tu. Sepanjang saya duduk ngaji pun memang orang masyhur sebut masalah tu. Tapi kalau ikut memang ada masalah dalam fiqah, dia kata kalau seorang ni pun tak duduk sana, duduk yang belakang imam. Duduk lah. Walaupun lepas tu pun tak ada siapa-siapa lah duduk. Ada kaul yang kata macam tu. Ya. Duduk di saf yang kedua. Duduk saf yang kedua, duduk betul-betul belakang imam. Pasal memang kaedah pindaan saf, bila saf pertama dah penuh, yang kaedah duduk belakang imam. Jadi walaupun ada kaedah yang suruh duduk belah kanan tu, yang tu memang dia kaedah untuk kita memang kenal ahli jemaah. Tengok semua dah ada, memang tak ada orang lain lah, kita lah seorang. Baru ada kaedah tu. Kalau tak ada, kalau macam mana? Orang nak mari mana kebiasaannya memang bukan kita lah orang paling akhir. Ada lagi. Jadi tak payah pergi duduk sebelah kanan bagi orang tu bundur. Tak payah, pergi duduk tengah-tengah. Kes yang suruh duduk belah kanan, tinggalkan satu, dan orang depan akan berundur ke belakang membantu supaya tak makruh duduk seorang tu. Dia ada beberapa syarat kalau ikut dalam fiqah untuk ada buat pelaksanaan fiqh macam tu. Kalau tak payah abai dengan tu pergi duduk belakang imam tu untuk saf kedua, untuk saf yang seterusnya. Sebut ada kaul macam tu lah. Walaupun orang duduk semua masyhur sebut suruh pergi duduk belakang tu, orang depan akan berundur ke belakang. Tu pun kalau tengok berapa orang yang ngaji buat tu. Orang duduk tepi tu, siapa dia nanti yang akan faham kita takbir Allahu Akbar lepas cuik lah. Agak dia turun ke depan. Orang depan tu turun lagi belakang. Tak turun, tak payah duduk belakang imam tu. Tengok pula muka bengong, muka tak ngaji. Tak payah Boh pergi pasal bengong sekali. Tadi bodoh, saya bengong lah. Pasal dia semua kena tengok tu. Kalau tak pergi sia-sia, dah lah duduk belah kanan. Untuk orang tu tak turun. Kita pula duduk menyengik belah kanan. Patutnya duduk belakang imam tu. Mana keutamaan besar? Duduk belakang imam biar duduk seorang. Apa? Pasal pergi sana pun tak selesai masalah tak? Kalau dah memang keadaan macam tu, tak payah pergi duduk belah kanan tu, duduk belakang imam. Seorang, walaupun seorang. Memang ada masalah tu. Yang nak buat tu dia ada disiplin ketat sikit. Selalunya disiplin tu yang tak dibicara. Ambil PK bodoh-bodoh. Syarat tu tak ditengok. Okey. Ada lagi tu. Yang kata ganti imam tadi, antara yang nak ganti imam yang batal tadi tu berapa lama? Kira kata takut harap masa-masa mengharap. Berapa lama? Kalau ikut PK dia tak ada syarat tu, tak biasa tengok pula. Dalam kitab disebut berapa tempoh tu. Yang tu kena tengok lah kalau ada pasal kena semak sikit. Pasal selama duk ngaji, tak biasa tengok ada kitab sebut tempoh berapa lama yang dimaafkan. Yang ni kalau imam tak ada, kira kosong lah. Maksudnya tak boleh nak berjemaah lah. Pasal dah terpisah dengan imam lama kan. Tak ada sebut macam tu. Takut masa-masa mau naik ilmu pakai harap-harap duk tunggu tu. Masa duk tunggu tu. Kalau nak sebut masa tu kena tengok kitab lain. Tapi seingat saya macam ni lah, dalam kitab selama duk ngaji, duk faham ni. Pasal selalunya bab ganti imam ni dalam fiqah, kalau nisbah ulama' dulu kelima tak jadi masalah nak ganti tu. Semua pandai-pandai belakang. Satu tak timbul masalah nak ganti, dah orang tak ada macam mana? Gantilah. Lah, takkan tu pun tak boleh. Nak agak mu kan naik, mu naik lah, aku naik, mu naik. Oh, ukut zaman kita lah kena bahas tu.
Kalau zaman dulu tu tak ada ulama bahas apa. Allah nak jadi tok imam bisu pun. Tok imam bisu. Tok imam tu ngasar. Kan gaduh nak kena baca kuat-kuat. Tu pun duk mu tunggu aku tunggu mu tunggu aku. Tak ada seorang wali naik. Habis-habis pekat sembahyang seorang. Cuma berapa masa tu sorry tak boleh nak sebut. Pasal saya ingat tak biasa jumpa disebut kadar ni. Sorry ya, tu kena tengok lain. Tu kadar kena dobek sikit ya. Tengok sakit tulis kot. Pasal benda tu kena tengok sikit. Pasal kadang-kadang kita ngaji tidur. Pasal tu tak dengar. Pasal tu tak jumpa. Tapi saya ingat duk sedar simpan kepala pun tak ada simpan tu kena tengok kitab. Pasal kadang-kadang benda tu ada bahas. Cuma dia kitab besar sikit. Kita kadang-kadang kitab besar ni dia boring cemur tu tidur. Saya sebut saya lah. Tuan-tuan tak tidur tak apa. Kalau tak tidur tak ngaji. Tak tahu langsung. Buah tu nak menang ni lah. Okey. Sorry. Tak kerti mengaku bodoh lah. Tak kerti lah tu. Sorry tak boleh nak jawab. Kena tengok lain. Lain kalau ada? Ya. 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 Itulah dia kaedah dia. Jika ada kadar yang boleh meluluskan seorang, dia memang merenggang pun tak cantik. Tapi istilahnya tak pun susah lagi. Pasal sebaiknya rapat pun taklah suruh waktu nak naik berselisih bahu, bergeser gelebung kamu. Boleh faham saya sebut apa ni kan? Dia tak suruh sama itu. Walaupun ada mazhab, mazhab, ada pahaman suruh kaki bosok kareng, mu sebelah kanan belah kiri. Bahu pun bosok kareng. Ada yang ni right, ni pangkah kan. Tak ada saya ingat mengaji tak ada sebut itu. Tak ada suruh syok kareng kaki. Saya sebut apa? Ada gambar rajah gitu Ada dia sebut right yang ni pangkah. Pangkah apa tu? Dia ambil kitab mana tu? Kadang-kadang nampak tu macam sekedik tapi bodoh ke. Pasal tak ada ulama yang mensyarahkan macam tu. Yang sampai bahu kena belaga. Istilahnya rapat lah. Tapi tak pula sampai lagi mu bangun lambat, bangun pelepuh. Macam betul punggung kita. Buah pasal itu kan. Jadi rapat lah. Taklah disuruh belaga. Macam mana pun yang akan istilah terputus saf ni jika boleh diselangi seorang. Macam mana pun kalau tak sampai kadar tu, dia tak apa cantik. Tapi masih tak hukum putus saf. Pasal cantiknya rapat. Tapi taklah sampai belaga bau. Tu ayat dah. Jadi kalau ada kanak-kanak yang tak sampai ruang itu satu orang dewasa, dia masih tak memutuskan saf. Tapi kau anak tu pula leceh lagi ada istilah najis yang dia tanggung. Ini tak cantik. Ya. Kalau kata nisbah saf dia suruh balance tu. Jadi masalahkan lagi budak tu pun kalau istilah dia tak ada kadar satu orang, dia duduk je lah sebelah dia. Macam tu cuma kita kadang duduk jauh sikit lah. Pasal itulah masalah kita takut najis lah apa tu kan. Tanda pun jangan ada kadar tu lah. Dua je dah. Tu leceh. Anak pula duduk semayang duduk gitu. Duduk gitu. Anak dua orang. Dua-dua belah ni. Kalau sebelah kiri kanan tu gagah hari kan. Ni dua-dua sebelah ni duduk rapat. Anak dua orang. Anak duduk semayang tu. Tengok tu. Dua-dua orang lah tu. Tu kacau lah. Itu sepak bapak dah tu. Istilah sepak tu maksudnya bapak dia kena mengaji mulai tu. Nak terbiah anak tu bagus tapi janganlah buat anak mu macam kambing dengan lembu. Bodoh. Macam mana bapak dia bodoh. Pergi bapak cerdik sikit. Nak ajar anak duduk belakang walaupun tu dia kata duduk sini, abah duduk sini, mu duduk sini. Macam apa? Duduk sini. Kalau boleh bercakap, cakap di rumah lagi. Ikut abah ni, kalau kali pertama pun kena memang kena cerita kat dia lah. Kalau anak je ni jadi tak makan saman, tak makan ajar, yang kurang ajar ni. Terus ada bawa lagi. Bahasa ayat tu. Terus saya duk ajar tu, saya dah sebut istilah kambing dengan lembu kan. Saya dah sebut itu kan. Jadi anak-anak yang martabat kambing dengan lembu yang tak makan ajar ni susah bawa lagi. Pasal nama pun kambing lembu. Istilahnya tak tambiz lagi. Semayang kacau orang. Semayang
Sembahyang tak sah pun. Apa nak bawa? Tarbiyah tu bagus tapi boh belakang. Kalau tak reti, pergi pula masjid kacau. Tambah pula jenis gagar. Dia memang sujud pakai gagar habis. Tu. Kan saya kena pengajar. Bagi belakang. Cendeh di belakang, tu. Pelantik tu apa lah belakang tu. Sikitlah pasal-pasal lawak gitu. Tapi tak kata, bagi ada akal ke lah bawa tu. Jadi cari budak yang munasabah untuk dibawa pergi ke masjid surau, baru bawa. Kalau yang tak boleh nak diajar dan diasuh, tujuan tu nak asuh mengajar supaya dia pandai bersembahyang jemaah dengan ilmu. Jadi mana ilmu tak boleh diberi, macam mana nak bawa? Bawa ni bawa yang boleh diajar, boleh bawa. Cuma nak sebut gini, selalunya jangan kata hak bawa tu boleh diajar. Hak yang bawa tu pun bodoh. Masalah dalam masyarakat kita tu kan. Korea tu bahasa orang dulu ni kesal tu bodoh berkali tu sebut ni. Dia pasal hak bawa anak tu pun tak pergi ngaji. Jadi anak dia nak bagi input apa? Dia tak tahu. Padahal dia tambah pula tegur anak dia pula. Bawa anak aku sembahyang, malah tak marah ke? Aku nak pergi jadi molek anak soleh. Memang dia soleh. Mu tu tak soleh. Mu bukan yang soleh, jahil dengung. Nak jadi soleh tapi ilmu tak ada. Itu kau syarah kat tu. Jadi istilahnya kalau ada dua orang tu, jadi kacau, istilah kacau. Macam mana pun istilah dia nasihat bagi kita lagi. Dia nak begitu, dosa kita sembah sikit. Lagi ni mu bawa anak ni pasal apa? Anak mu ni makan ajar. Kena cakap itu. Dia sah sembahyang. Macam budak-budak ni mu tengok dia sembahyang. Kalau itu boleh agak-agak duduk soh depan. Tak boleh lah. Tu buat apa suruh soh depan? Dia nak gaduh nak ikut pak dia. Atau sah duk bawa lagi lah lagi-lagi. Pasal nak megang dengan pak tak boleh. Tak usah lah bawa. Nak bawa duduk belakang. Tak boleh itu duduk belakang, tak usah duk bawa lagi. Boleh duduk belakang, esok bawa. Bagi akal sikit. Itulah. Nasihat sikit lah. Kita pun dah ada mengaji. Bagilah ilmu sikit dia kan. Kerana dia tak kerti. Kita nak harap semua orang ilmu macam kita. Tapi kita tak bisa tegur. Payah harap tu pun. Kita pula sombong islah dah. Ada ilmu tak mau tegur orang. Kita tak nak islah dia dengan cara betul. Dia memang tak betul. Satu dia buat itu. Kita pun tak betul juga. Kita tak tegur. Tak betul juga. Ni yang kita susah tanggungjawab masyarakat ni. Yang kata dosa tu kena bukan dosa kita. Dosa orang, tapi kita tak tegur dosa dah. Dosa agak-agak kita. Pasal kaedah kita, mana mungkar, kita kena tegur. Habis tak beci. Larat nak beci. Tapi tak tegur. Tegur pun kadang bukan dia marah pun. Tapi kita pula ada buruk sangka dengan dia. Satgi dia tapar ke, satgi dia marah. Kita buruk sangka dengan dia. Yang tegur. Kadang-kadang kita kena ubah perangai sikit bab tu kan. Bab tegur ni kita orang Melayu memang kurang. Sikitlah kita sebut bagi sikit bab tu. Saya pasal pengalaman saya pernah ikut satu jemaah Arab. Jemaah tabligh. Saya ikut ni sebut jemaah ni jemaah tabligh lah. Supaya saja nak pergi Arab kita bukan kita nak harap jemaah Arab mai sini. Kita tolong terjemah. Saya biasa ikut dia mah. Banyak benda lah nak sebut yang saya belajar dengan dia. Antaranya dia orang ni memang mulut menegur ni biasa. Nama pula nama apa jemaah tabligh. Memang dakwah kuat. Memang mulut dakwah. Dia tengok benda tak kenal tegur depan. Syekh Ismaili kata, aku lah syekh ilaik. Maafkan saya nak sebut satu kan. Kalau kita punya baju kan, collar kotor kan, tapi saya tak kena tegur lah tu. Patutlah, pasal ikut dakwah. Kalau kita masuk grup tu, orang semua pakai bersih comel, kita pakai collar kuning, kesuban kuning, berdaki sana, kepak tekuk ni, tu dia. Dengan bau busuk tak mandi, dengan misai berserebe, macam mana? Dia panggil Ismaili. Qasis Syarif. Ada geng-geng yang tak potong misai apa tu? Qasis Syarif. Adalah budak mink. Tak ada baju, kena potong misai. Siapa? Nabi tak pernah ajar bagi misai panjang, bagi tapis tel apa tak? Tak nak. Kita lah tolong terjemah kat dia orang tu kan. Dia orang Pak Arab ni kata macam ni. Oh, kena lah. Kena. Ada siap dia bagi jubah dia katanya ni. Dia tengok budak orang tu pakai sampai tak basuh lama. 3 hari, 4 hari duk pakai jubah tu lah. Tapi buat dakwah bagus. Rajin keluar dakwah. Sampai Pak Arab kata dia, Azal lipasi kata dia, bagi kat dia, suruh dia mandi, tukar baju. Pakai baju aku. Lepas tu tak usah pulang.
Oh, dia jaga jemaah macam tu. Maksudnya nasihat ni memang best dah. Saya ni biasa kena tegur lah tu. Cuma saya tak kena tegur buat baju. Saya buat baju jagalah. Kalau keluar kita basuh sendiri. Yang ni orang tidak basuh. Kita tak ada komplain banyak lah. Nak cerita apa ni? Nak cerita ada benda yang saya kena